Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Assalamualaikum semua, apa khabar? Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak yang mengikuti sesi Quran Talk pada malam ini. InsyaAllah pada malam ni, pada siri yang pertama, kita akan bersama dengan saya, Ustaz Muhammad Aizat bin Muhammad Saleh, akan membicarakan berkenaan dengan kesalahan ataupun kesilapan di dalam bacaan Al-Quran. Pada siri yang pertama ni kita akan membahaskan, Ustaz akan kupaskan berkenaan dengan kesalahan yang tersembunyi ataupun disebut dalam istilah tajwidnya al-lahnul khafi, iaitu kesalahan-kesalahan yang tersembunyi di dalam Al-Quran yang kita lakukan. Baik. Sebelum kita nak mulakan sesi pada malam ni, saya minta je sebaik tuan-tuan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, semua sahabat-sahabat sekalian mengikuti sesi pada malam ni, kalau boleh sharekan video ni. So kita bersiaran melalui channel YouTube kerana channel YouTube ni lebih mudah diakses dan tuan-tuan akan lebih mudah cari balik nanti kalau sekiranya nak ulang kaji, insya-Allah. So boleh rujuk balik dalam channel YouTube Kuala Lumpur Mengaji, insya-Allah. Boleh kembali semula kepada link ni nanti, insya-Allah saya akan sharekan nanti. Jika nak ulang kaji balik topik pada malam ini, insya-Allah. Insya-Allah Quran Talk kita akan buat secara berkala, insya-Allah. Bermula pada malam ini, insya-Allah, pada setiap hari Sabtu jam 9 malam, insya-Allah, membahaskan tentang isu-isu ataupun topik-topik yang penting khususnya dalam tajwid dan bacaan Al-Quran, insya-Allah. Khususnya kesedaran ataupun kefahaman kita tentang pentingnya kita membaca Al-Quran dengan baik, insya-Allah. So pada malam ni, insya-Allah, kita akan mulakan dengan siri yang pertama, kesalahan yang tersembunyi dalam Al-Quran, insya-Allah. Baik. Saya akan kongsikan, saya akan menggunakan kita punya slide, insya-Allah. Kalau tuan-tuan puan nampak di skrin, insya-Allah, kesilapan atau kesalahan dalam bacaan Al-Quran. So, bacaan Al-Quran ni, kesilapan adalah biasa dalam bacaan Al-Quran sebenarnya. Khususnya bagi mereka yang baru mula nak membaca Al-Quran ataupun mungkin sedang belajar, masih lagi belajar Al-Quran. Mungkin belajar di kelas-kelas, dalam kelas asas, kelas tajwid, mungkin dalam kelas talaki dah membaca Al-Quran, tapi di sana mungkin kita ada tersilap membaca Al-Quran. Sebenarnya, secara umumnya, kesalahan membaca Al-Quran ni, secara umumnya saya sebut, dia terbahagi kepada dua. Terbahagi kepada dua. Okey. Kalau ada yang bersama, boleh komen dekat ruangan komen kesalahan yang saya akan sebutkan ni. Kesalahan yang pertama disebut sebagai al-lahnul khafi. Al-lahnul khafi ni adalah maksudnya kesalahan yang tersembunyi ataupun kesalahan yang kecil, tersembunyi. Nanti yang kesalahan tersembunyi saya akan share lebih detail, insya-Allah, dalam kita punya sesi pada malam ni. Tapi saya nak share secara ringkas, iaitu kesalahan yang tersembunyi. Yang kedua, dia ada kesalahan yang jelas, al-lahnul jali, ataupun kesalahan yang nyata, kesalahan yang obvious, maknanya yang jelas. So ada dua kesalahan, kesalahan tersembunyi, kesalahan jelas. Apa jelas, apa tersembunyi ni, tuan-tuan puan kena ikut sesi Quran Talk kita pada malam ini untuk tersembunyi, dan akan datang saya akan jelaskan pula kesalahan yang jelas. Saya akan sharekan pula kesalahan yang jelas. Apa kesalahan yang jelas? Soalannya, adakah semua kesalahan dalam bacaan Al-Quran bila kita buat berdosa? Itu poin dia. Ramai yang tanya Ustaz, kata Ustaz,
apa nama tu, saya salah baca ni, saya salah baca ni. Macam mana Ustaz? Salah tak? Berdosa tak Ustaz? Jadi ramai yang bertanya, adakah berdosa, adakah salah, adakah batal solat kita? Contohnya kalau kita salah baca dalam surah Al-Fatihah dalam solat kan. Kan surah Al-Fatihah merupakan surah yang bacaan rukun qauli dalam solat. Jadi kalau salah baca boleh menyebabkan solat kita batal. Tapi adakah semua kesalahan dalam bacaan Al-Quran kita boleh membatalkan solat? Ini penting. Sebab tu tidak semua kesalahan yang membatalkan solat. Ada kesalahan tertentu. Sebab tu pentingnya kita mengetahui kesalahan mana yang menyebabkan batal solat, kesalahan mana yang tidak menyebabkan batal solat. Pentingnya ilmu. Sebab tu kalau boleh follow kita punya program Quran New Talk kita supaya tuan-tuan dan puan lebih jelas tentang apa yang perlu kita faham bila kita nak baca Al-Quran ataupun kita nak belajar Al-Quran, insya-Allah. So, ayatnya kesalahan dalam bacaan Al-Quran terbahagi kepada dua. Kesalahan yang tersembunyi dan kesalahan yang jelas. Baik, malam ni saya nak kupas tentang kesalahan yang tersembunyi. Baik, siapa yang bersama Ustaz boleh tulis dekat komen kesalahan terbahagi kepada dua, kesalahan bacaan Al-Quran, kesalahan yang tersembunyi dan kesalahan yang jelas. Okey. Baik, terima kasih bagi yang tulis bawah tu, insya-Allah. Okey. Baik, kita pergi kepada kesalahan yang tersembunyi. Apa yang dimaksudkan dengan kesalahan yang tersembunyi? Okey. Maksud al-lahnul khafi. Al-lahnul khafi ni istilah dalam tajwid lah sebenarnya, dalam tajwid dalam bahasa Arab. Tetapi maksudnya adalah kesalahan yang tersembunyi. Okey. Al-lahnu ataupun al-lahn bermaksud kesilapan, kesalahan atau kekeliruan. Itu maksud secara umum. Maksud secara umum al-lahn maksudnya kesilapan, kesalahan atau kekeliruan. Kekeliruan dalam menyebut huruf Al-Quran, kesalahan dalam menyebut makhraj dan sebagainya lah. Manakala al-khafi bermaksud tersembunyi. Maksudnya kesalahan yang tersembunyi. Ataupun yang tak nampak, ataupun yang tak dikenali, yang tak kenal, tersilap, tak kenal, ataupun kesalahan yang dirahsiakan. Okey, baik. Terus itu makna secara umum lah. Al-khafi bermaksud tersembunyi, tak nampak, tak kenal ataupun dirahsiakan. Perkara yang rahsia yang tersembunyi disebut sebagai al-khafi. Itu maksud dari sudut istilah umum dia lah. Okey, baik. Kita pergi kepada maksud dari ilmu tajwid. Ini kita nak tengok ni maksudnya. Jadi sudut ilmu tajwid, al-lahnu al-khafi bermaksud kesilapan bacaan Al-Quran. Dari sudut apa? Dari sudut sebutan huruf, baris, panjang, pendek, dengungnya dan sebagainya yang berkaitan dengan bacaan Al-Quran yang tidak melibatkan perubahan makna. Okey, ini penting. Yang tidak melibatkan perubahan makna. So, al-lahnul khafi, kesalahan tersembunyi adalah kesalahan dalam bacaan Al-Quran yang pertama yang tidak melibatkan perubahan makna. Ustaz, macam mana nak tahu dia berubah makna ke tidak? Kita akan tengok lepas ni. Contoh-contoh dia. Akan lebih jelaslah. Iaitu tidak melibatkan perubahan makna kalimah ataupun ayat. Kalimah ataupun ayat. Apa beza kalimah dan ayat? Kalimah perkataan lah. Ayat adalah ayat. So, ada kesalahan-kesalahan yang melibatkan kalimah. Kalimah perkataan. Ataupun kesalahan-kesalahan yang melibatkan ayat. Boleh melibatkan ayat. So, kalau al-lahnul khafi, dia tidak mengubah makna kalimah dan tidak mengubah makna ayat tersebut. Boleh faham? Dia tak ubah makna kalimah tu dan tak ubah makna ayat tu. Nanti kita tengok contoh dia, jangan risau. So, maknanya poin yang penting kat sini, tuan-tuan puan kena highlight, iaitu kesalahan yang tidak melibatkan perubahan makna. Itu poin dia. Tidak melibatkan perubahan makna dalam sebutan yang kita salah. Okey. Ustaz, macam mana nak tahu dia berubah makna ke tak? Nanti kita tengoklah. Dia punya contoh-contoh dia. Boleh faham? So,
Dia berbeza dengan kesalahan yang jelas. Nanti kita tengok dalam siri yang kedua, kesalahan jelas. Ya, apa dia insya-Allah. Okey, baik. Ustaz akan senaraikan contoh-contoh yang termasuk dalam al-lahnul khafi. Okey. Yang pertama, tidak menyempurnakan sebutan makhraj huruf. Okey. Maksudnya apa? Setiap daripada huruf hijaiyah ni dia ada makhraj dia, dia ada cara sebutan dia. Yang kita kena belajar. Ha? Huruf ain, huruf ha, huruf kha, huruf qaf, huruf sin, zai. Makhraj huruf ni dia ada 5. Ada dekat rongga mulut, rongga hidung, lidah, bibir dengan rongga kerongkong. So ada 5 makhraj ni. Yang kelima-lima ni kita kena belajar untuk sebut huruf-huruf hijaiyah tu dengan betul. Daripada alif sampai ya. Dia ada cara dia, sebutan dia. Dekat mana keluar, nak sebut macam mana, nak keluarkan bunyi dia macam mana. Dekat mana kita nak gerakkan lidah kita, bibir kita. Kita punya rongga kerongkong kita, kat belah mana. Semua ni kita kena belajar untuk kita dapat sebutan huruf dengan tepat. Itulah sebenarnya tujuan kenapa kita kena belajar Al-Quran, sebab kita nak sebutan kita tu tepat sebagaimana sebutan yang disebut oleh orang Arab dan disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kena belajar. So tak sebutlah, saya tak akan bahaskan tentang makhraj semua dan sebagainya, tapi saya akan sentuh sikit dalam contoh-contoh yang Ustaz berikan ya. Baik. Yang pertama contohnya, sebutan huruf ha menghampiri huruf ha. Ini contoh Ustaz buat ni memang contoh yang huruf yang selalu kalau pelajar Ustaz memang dia selalu tertukar. Bukan tertukar, selalu tertukarlah, maksudnya kadang-kadang sebut huruf ni dia tukar huruf ni, huruf ni. Kadang tak sempurna sebutannya. Okay. Huruf ha yang ini adalah ha pedas. Ha pedas. Sedangkan ha yang kedua ni adalah ha bulat. Ha bulat ni ha pedas. Okey. Contohnya, contoh sebab Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim itu ha pedas. Apa beza ha pedas dengan ha bulat? Ha pedas ni lembut bunyi dia. Ha bulat ni tebal bunyi dia. Kalau tengok kepada makhraj, ha pedas ni duduk dekat tengah-tengah rongga kerongkong. Dua-dua makhraj ni sama, rongga kerongkong. Ha pedas duduk dekat tengah, ha dada duduk kat bawah sikit. Ha atas sikit, ha. Sebab tu kena belajar makhraj huruf supaya kita dapat bezakan ha dengan ha. Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ha pedas. Kalau ha bulat, ihdinas siratal mustaqim. Ha. So beza ha dengan ha. Kadang-kadang kita tertukar. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman kita sebut Ar-Rahm. Huruf ha bulat tu. So kadang-kadang kita tidak dapat menyempurnakan sebutan makhraj huruf tu, menyebabkan hampir tertukar kita punya huruf di antara ha dengan huruf tidak menyempurnakan. Dia mungkin kita masih lagi belajar, mungkin kita masih lagi keliru dan sebagainya. Baik. Yang kedua contohnya dalam sebutan huruf hamzah dengan huruf ain pun sama juga tukar. Hamzah bawah, ain tengah. Tekan sikit. Hamzah bawah. Ain So dia berbeza. Jadi contohnya siratal ladzina an'amta. Siratal ladzina an'amta. Satu ain. An'amta. Ramai baca kadang-kadang tertukar. Siratal ladzina an'amta. Dua-dua dia baca hamzah. Ataupun dua-dua dia baca ain. Siratal ladzina an'amta alaihim. Semua dia baca ain.
Mungkin tak boleh membezakan huruf Ain dengan Hamzah. Kadang dia nak sebut Ain, dia tak sempurna makhraj dia tersebut huruf Hamzah. Kan? Boleh. Dia nak sebut huruf Hamzah tapi terlebih pula menyebutnya makhraj itu jadi huruf Ain. Macam tu. Itu berlaku kekeliruan dalam menyebut makhraj, menyebut huruf dan makhraj dia. Yang ketiga, sebutan huruf Qaf menghampiri huruf Kaf. Qa dengan Ka. Huruf Qaf dengan Kaf ni pun berbeza dia punya tempat makhraj dia. Contohnya, ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim, Qaf, mustaqim. Ramai baca ihdinas siratal mustaqim. Kim, kim, kim. Qaf ni tebal, Kaf ni lembut sikit. Ka, ki, ku. Qa, qi, qu. Nampak beza tu kan? Jadi kadang-kadang kita tidak menyempurnakan sebutan huruf Qaf, kita telah menyebut huruf Kaf. Ihdinas siratal mustaqim. Kim, kim. Jadi huruf Kaf. So, berlaku tidak sempurna pada sebutan makhraj huruf ataupun sebutan huruf. Jadi ini bila kita menyebut huruf tapi tidak sempurna makhraj dia dikira sebagai kesalahan yang tersembunyi. Kesalahan yang kecil, kesalahan yang tersembunyi. Boleh Tidak sempurna sebutan makhraj. Kenapa tak sempurna? Mungkin kita masih lagi keliru. Mungkin kita belum habis belajar lagi. Mungkin kita belum mahir. Mungkin kita tertukar. So ini adalah faktor-faktor yang buat kita tak sempurnakan makhraj huruf yang mengakibatkan berlakunya kesalahan yang tersembunyi. Dan Ustaz, apa hukumnya? Nanti dulu. Hujung nanti Ustaz cerita. Apa hukum? Apakah hukum kita baca Quran dengan kesalahan yang tersembunyi? Jangan risau. Nanti hujung Ustaz akan cerita. Okey, ni yang pertama. Faham Kalau faham, komen faham di bawah. Okay, insya-Allah. Yang kedua, kesalahan yang tersembunyi yang kedua, apa dia? Yang kedua adalah sebutan sifat dengung yang tidak sempurna, iaitu tidak cukup 2 harakat. Tidak cukup 2 harakat. Dengung ni apa? Dengung ni adalah bunyi yang terhasil daripada rongga hidung kita apabila kita menyebut huruf nun dan mim. Kalau dalam kelas biasa Ustaz akan cerita tentang satu tajuk hukum nama dia wajibul ghunnah. Wajibul ghunnah. Mungkin ada yang belum pernah dengar. Jangan lupa masuk kelas dan boleh belajar wajibul ghunnah dalam kelas tajuk. Wajibul ghunnah ni apa? Hukum yang kita wajib dengung. Iaitu apabila berlaku pada huruf mim dan nun apabila kita baca dia. Kita baca dia sama ada bersabdu, berbaris ataupun mati dan sebagainya, ada hukum-hukum tertentu maka kita kena dengungkan dia. Dengung ni mesti 2 harakat. Untuk sempurna 2 harakat. Contohnya dalam surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas tempat nun ada sabdu, so kita kena dengung 2 harakat. Mana kita kena panjangkan sikit. Itu maksudnya. Dengung ni kena panjangkan sikit. Qul a'udzu birabbin nas bin nas. Itu yang sempurna. So, kesalahan dia adalah apabila kita tidak sempurnakan dengung tu, maknanya kita tak panjang. Macam mana? Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas, birabbin nas. Dengar tak? So kita tak panjangkan dia. Sepatutnya qul a'udzu birabbin nas, bin nas gitu. Itu dia punya yang sempurna bacaan ya. Okey. Ataupun pada contoh yang kedua tu, pada surah yang sama, min syarril waswasi, min nun mati bertemu dengan shin, hukumnya adalah ikhfa hakiki. Ini kita akan belajar nanti dalam kelas tajwid. Ikhfa hakiki ni kena dengung. Nun mati bertemu dengan shin kena dengung.
min syarril waswasi min syarril min syarri. Kena dengung. Itu dia punya bacaan yang betul. Tapi kita tak dengungkan dia. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Tak dengung, tak sempurna dengung je. Tak cukup dua harakat seperti yang diperlukan. Maka itu adalah kesalahan yang tersembunyi. Al-lahnul khafi. So yang berkaitan dengan dengung, tak cukup, dia kesalahan tersembunyi. Ataupun terlebih. Boleh kita juga katakan terlebih. Exaggerate. Dalam bahasa Inggeris kan. Qul a'udzu birabbin terlebih pula, panjang lebih, bukan main. Apa nama tu, pasal taranum kan. So terlebih sangat pun tak boleh. Bukan tak boleh, maksudnya terlebih. Maksudnya bukan tidak sempurna, terlebih sangat. Exaggerate kan. So kesalahan yang tersembunyi juga. Jadi kira sebagai kesalahan yang tersembunyi juga. Jangan lebih-lebih. Kalau boleh baca dengan ikutlah dia punya tu. Dengung 2 harakat. Dengung 2 harakat macam Ustaz, saya nak kira 2 harakat. Ni kena masuk kelas lah. Masuk kelas. So nanti Ustaz akan ajar. Sebab dia kena ada satu session yang insentif, insentif pula. Intensif untuk mahir dalam panjang dengung tu. Biasa kalau dalam kelas Ustaz akan ajar dan kita akan dengar Ustaz baca, kemudian kita akan ulang, Ustaz dengar akan perbaikilah. Okey. So kita kena belajar. Baik, iaitu yang kedua, sebutan sifat dengung yang tidak sempurna. Okey, yang ketiga. Apa dia lagi? Bacaan panjang tidak cukup. Harakat hukum mat. Okey. Mat ni apa? Mat ni bacaan panjang. Kalau dalam kelas tajuk banyaklah mat ni. Cumanya mat ni dia boleh baca 2 harakat, boleh baca 4 harakat, boleh baca 5 harakat, boleh baca 6 harakat. Bergantung kepada mat-mat yang tertentulah. Mengikut mat-mat yang tertentu. Okey, saya buat contoh satu. Dalam surah Al-Baqarah, mat jaiz munfasil. Yang sepatutnya kita baca 4 atau 5 harakat. Kama amana as-sufaha kama amanan nas. Kama amanan. Kama ni kita kena baca. Kama itu. Kena 4 atau 5 harakat. Jadi kita tak cukup panjang kita baca. Kama amanan nas. Kama aman. Kita baca 2 harakat saja. Sepatutnya 4 atau 5, kita baca 2 saja. So panjang tak cukup. Bila panjang tak cukup, maka dia termasuk dalam kesalahan-kesalahan yang tersembunyi. Okey, boleh So kesalahan tersembunyi, panjang tak cukup. Ataupun contoh kita baca alif lam mim. Alif lam mim. Alif 1 harakat, lam 6 harakat, mim 6 harakat. Ada surah Baqarah kan. Patutnya baca 6 harakat. Alif lam mim. 6. Tapi kita tak cukup. Kita baca alif lam mim. Kita baca pendek saja. Kita baca pendek saja. Jadi hukum bagaimana dia adalah termasuk dalam kesalahan-kesalahan yang tersembunyi. Okey so panjang tak cukup. Ataupun terlebih panjang pun ya juga kan. Patutnya 2 harakat je. Kita baca panjang terlebih 6 harakat contoh kan. Contohnya wa ra'aitan nasa nasa wa ra'aitan nasa. Nah tu 2 harakat je. Kita baca panjang. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi. Kita baca panjang tak boleh. Panjang terlebih pun tak boleh, tak cukup pun tak boleh. Bukan tak boleh, maksudnya dikira sebagai kesalahan.
Kesalahan yang tersembunyi. Kalau kita tak boleh pun, tak boleh jugalah. Memang tak boleh lah. Kena ikutlah peraturan kan. Okey. Okey, boleh. Itu yang ketiga. Okey, yang ketiga, panjang tidak cukup ataupun panjang terlebih. Terutama dalam bacaan harakat hukum mat. Dan yang keempat, tidak menyempurnakan sifat huruf. Apa maksud itu? Tidak menyempurnakan sifat huruf apa maksud dia? Contohnya, salah satu sifat huruf adalah huruf qalqalah. Qalqalah ni lantunan. Ada 5 huruf yang kita kena lantunkan. Ba, jim, dal, qaf, ta. Ba, ju, da, ko, to. Dalam kelas tajwid saya akan ajar. Ba, jim, dal, qaf, ta. Ab. Ba, bila mati je 5 huruf ni kena qalqalahkan. Ab, aj, ad, aqa, alta. Ab, aj, aqa, ad, alta. So kena lantun. Lantun ni ibarat kita baling bola, dia melantun balik. Gitu bunyi dia. Jadi, contoh dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ini namanya qalqalah kubra. Nanti belajar dalam kelas tajwid, insya-Allah akan diajar. Qul huwallahu ahad. 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 Semula lantunkan dal tu dekat hujung. Bila dia hujung dia mati, kena lantunkan. Jadi kesalahan yang tersembunyi apa? Bila kita tak lantunkan. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ahad. Tak bunyi. Qul huwallahu ahad. Tak bunyi. So tak bunyi, maknanya kita tak sebut sifat qalqalah itu. Kita tak sebut, tak sempurna sifat huruf qalqalah itu dalam ayat, dalam kalimah tu. Maka dikira sebagai kesalahan yang tersembunyi. Allahus Samad. Kita baca Allahus Samad. Tak bunyi dal tu. Ataupun tabbat yada abi lahabin wa tab. Wa tab. Kita tabbat yada abi lahabin wa tab. So tak dilantunkan bacaan di hujung tu. Maka tak sempurna sifat dikira sebagai kesalahan yang tersembunyi. Boleh ke? Ke banyak sangat tu pening kepala? Okey, baik. Okey, baik. Jadi, okey. Contoh-contoh tadi yang Ustaz sebutkan tadi, ada lebih kurang 4 contoh tadi tu, tidak sempurnakan sifat huruf, bacaan panjang tidak cukup, sebutan sifat dengungan tidak sempurna, tidak menyempurnakan sebutan makhraj huruf. Kesemua ini dia adalah kesalahan bacaan yang tidak melibatkan perubahan makna. Tidak melibatkan perubahan makna. Kenapa? Sebab, ini kena ingat kaedah dia, yang menyebabkan perubahan makna dalam bahasa Arab ataupun dalam bacaan Al-Quran adalah apabila kita mengubah huruf ataupun kita mengubah baris atau kita mengubah tanda dia. Ataupun kita mengubah kalimah-kalimah dia. So, itu akan mengubah makna. Tapi tadi, panjang tak cukup, dengung tak cukup, sifat tak sempurna, itu hanyalah tidak melibatkan perubahan yang ketara, yang jelas dalam bacaan Al-Quran. Jadi, dia adalah kesalahan-kesalahan yang tidak mengubah makna. So, apa hukum dia? Itu dia. Hukum bacaan Al-Lahnul Khafi. Hukum bacaannya adalah kesilapan bacaan tersembunyi yang tidak mengubah makna, tidak berdosa. Lepas setengah ulama kata hanya makruh saja kita punya bacaan. Makruh ni macam tak apa cantik lah. Tak apa cantik. So, tidak berdosa. Tapi bukan bermakna tidak berdosa, benda tu tak salah. Tetap salah. Ingat puan, sebab dia adalah kesalahan. Tapi kesalahan tersembunyi, kesalahan yang kecil. Kesalahan yang disebabkan kekeliruan. Kan? Dalam sebutan kita. Walaupun tak berdosa, tapi dia tetap kesalahan. So, kena ingat tu. Jangan sebab tak berdosa. Okey Ustaz, tak berdosa. Bolehlah baca, tak ada masalah. Relax je. Tidak. Tetap juga salah. Makruh. Jadi kalau benda yang, walaupun makruh kan, benda yang kesalahan kecil-kecil, contohlah dosa kecil kan. Contoh, bukan benda ni dosa kecil, tapi contoh dosa kecil. Kita buat dosa kecil-kecil, lama-lama jadi dosa. Kecil-kecil banyak, kumpul-kumpul jadi dosa besar juga. Betul tak? Kalau kita tak istighfar dan bertaubat kan. Sama juga ni, kalau
selalu buat kesalahan yang kecil, kesalahan yang kecil, selalu buat sebab kita rasa benda tu kecil. So boleh jadi dia jadi kesalahan besar juga sekali. Kini kita tidak mengubah dia. Kita tidak perbaiki. Walaupun tidak berdosa tapi dikira juga sebagai kesalahan. Okey. Kemudian tidak membatalkan solat jika berlaku dalam bacaan surah Al-Fatihah. Itu tadi kan. Ihdinas siratal mustaqim tersebut. Qaf tapi tak sempurna benda sifat dia. Maka tidak merosakkan bacaan surah Al-Fatihah kita dan tidak membatalkan solatlah. Ini ada kesalahan yang tidak mengubah makna. Okey. So jadi jangan risau tentang kesalahan yang tersembunyi ni. Tetapi kita kena sentiasa alert jugalah. Sentiasa alert walaupun dia kesalahan kecil, tetapi harus kita beri perhatian, harus kita perbaiki supaya tidak berlaku lagi kesalahan yang kecil ni. Dengan cara apa? Dengan cara kita mesti belajar. Belajar, pergi kelas. Minta guru betulkan bacaan kita. Minta guru perbaiki bacaan kita. Walaupun kesalahan yang kecil. Nanti next siri yang kedua, saya akan share kesalahan-kesalahan yang besar. Kesalahan-kesalahan yang jelas. Al-Lahnul Jali. Yang ini kesalahan yang mengubah makna dan boleh berdosa. Sekiranya kita buat, baca, tapi kita tidak belajar. Kita ceritalah dalam siri yang kedua nanti. So, jadi kena perbaiki bacaan kita. Perhatikan. Saya harap kita dapat ilmu tentang kesalahan yang tersembunyi. So, lepas ni, dapat ilmu ni, jadikan panduan. Jangan silap lagi. Kalau rasa agak tidak yakin, pergi kelas, masuk kelas, join kelas-kelas Al-Quran supaya dapat perbaiki kita punya bacaan dan sebutan, insya-Allah. Walaupun kesalahan kecil, tetapi dia tetap kesalahan yang perlu kita perbaiki, insya-Allah. Okey, baik. Itu saja untuk sesi pada malam ini, pada hari ini. Insya-Allah akan ada lagi perkongsian yang lebih menarik, lebih bermanfaat, lebih berilmu tentang bacaan Al-Quran. Saya akan share insya-Allah kepada sahabat-sahabat sekalian. InsyaAllah dalam sesi Qurani Talk pada siri-siri yang berikutnya, insyaAllah akan share dalam apa yang menjadi keperluan yang kita perlu tahu bila kita nak baca Al-Quran, insyaAllah. Okey, baik. So itu saja untuk sesi kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang mengikuti sesi pada hari ini. Moga-moga ada ilmu yang dapat dimanfaatkan oleh tuan-tuan puan-puan, ibu, ayah-ayah yang join pada malam ini. Boleh juga sebarkan, boleh juga share kepada sahabat-sahabat yang lain, anak-anak kita, adik-beradik kita, suami kita, isteri kita, ibu ayah kita, supaya manfaat dia lebih banyak, insya-Allah. Baik. Itu saja untuk hari ini. Apa yang baik datang daripada Allah, apa yang silap Ustaz sendiri. Okay, insya-Allah jumpa lagi dalam sesi yang seterusnya. Sesi Quran Talk siri-siri yang seterusnya. Baik, itu saja. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.